Hai semua, pada hari ini kamu akan belajar semula tentang konsep laju, halaju dan pecutan. Okey, mungkin ada antara kamu yang tidak tahu perbezaan di antara laju dan halaju. Okey, kalau kamu lihat pada formula laju dan halaju, dia ada sedikit sahaja perbezaan. Untuk laju dia menggunakan formula jarak bahagi masa, manakala bagi halaju dia menggunakan sesaran bahagi masa. Jarak dan sesaran ni adalah konsep yang lebih kurang sama. Okey, untuk pecutan, kamu ikut sahaja, selalunya formula akan diberi. Formulanya adalah pecutan sama dengan halaju akhir bahagi pecutan sama dengan halaju akhir tolak halaju awal dan dibahagikan dengan masa. Jadi unit kamu akan ingat unit semuanya menggunakan meter dan saat. Walaupun soalan beri meter, kilometer, kamu kena tukar kilometer kepada meter. Masa, kalau kamu diberi minit, kamu kena tukar kepada saat. Okey, untuk kamu faham dengan lebih lanjut, kamu tengoklah contoh yang diberikan nanti. Sebenarnya nota ini sudah cikgu bagi pada minggu lepas, jadi kamu hanya ulang kaji sahaja pada minggu ini. Okey, ini adalah contoh untuk mengira halaju. Okey, Khairul memandu kereta kancil melintasi jambatan Pulau Pinang sepanjang 13,500 meter dalam masa 20 minit. Hitung halaju purata keretanya. Okey, jadi ini adalah formula yang diberi. Kamu kena ingat. Tapi jangan risau kerana formula ini selalunya diberi sewaktu SPM. Okey. Jadi sesaran bahagi masa. Sesarannya ataupun orang bilang jaraknya adalah 13,500 meter. Jadi kamu masukkan sahaja dalam formula. Okey, masa. Ingat masa unitnya adalah saat. Tetapi tengok yang diberikan di sini adalah 20 minit. Jadi kamu kena tukarkan 20 minit kepada unit saat. Jadi lihat di sini. Okey, masa 20 minit kamu darabkan dengan 60 saat, maka kamu akan dapat 1,200 saat. Di sini. Tengok di sini. Yes. Di sini dia masukkan di sini. 13,000 tu bulat-bulatlah. Dia payah tukar apa-apa sebab dia memang dalam bentuk meter. Jadi 13,500 bahagi dengan 1,200, kamu akan dapat 11,25 meter per saat. Okey, pecutan. Untuk pecutan adalah perubahan purata halaju. Okey. Jadi pecutan senang sahaja, iaitu halaju akhir ditolak dengan halaju awal. Kemudian kamu bahagikan dengan perbezaan masa. Jadi berapa masa yang diambil untuk bas ini mencapai 5 ms negatif 1 daripada 2 ms negatif 1. Begitulah. Okey, nanti kita lihat contoh. Okey, di sini ada dua jenis pecutan. Pecutan dan juga nya pecutan. Pecutan maksudnya daripada bas itu perlahan dia menjadi semakin laju. Nya pecutan pula daripada dia laju, dia tekan brake dia jadi perlahan. Senang tak? Okey, kita lihat contoh untuk mengira pecutan pula. Seekor kuda menambahkan halajunya secara seragam dari halaju 30 meter per saat kepada 80 meter per saat dalam 20 saat. Berapakah pecutannya? Okey, kita tengok formula pecutan. Kamu sudah diberikan maklumat di atas, kamu tinggal masukkan maklumat tersebut ke dalam formula. Okey, halaju akhir berapa? 80 meter per saat. Halaju awal? Ini. Awal 30 meter per saat. Dalam masa 20 saat. Okey, jadi kira-kira ini kamu tekan di kalkulator, dapatlah 2.5 meter, 2.5 ms negatif 2. Kenapa ms negatif 2 pula? Sebab ini adalah unit untuk pecutan. Contoh kedua. Mengwa memandu dengan halaju 40 meter per saat telah memperlahankan keretanya supaya berhenti dalam 5 saat apabila ternampak seekor lembu melintas jalan di hadapannya. Berapakah pecutannya? Okey, jadi pecutan formulanya apa? Halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa, betul? Okey, halaju akhir adalah kosong lah, sebab dia berhenti. Halaju awal 40 ms negatif 1. Masa 5 saat. Okey, jadi di sini sudah dimasukkan dalam formula, dapatlah negatif 8 ms negatif 2. Negatif, kalau dalam pecutan hasilnya ataupun yang kamu kira itu adalah negatif, maksudnya dia adalah nya pecutan. Okey, karena mengwa memperlahankan keretanya dinamakan sebagai nya pecutan. Apabila halaju akhir kurang dari halaju awal, pecutan adalah negatif. Ini adalah satu soalan ataupun satu contoh yang pelajar selalu tidak akan dapat jawab sebab dia menggunakan pita detik. Okey, pita detik ni, nanti saya akan bagi tengok video pita detik apakah itu.
bagaimana eksperimen pita detik dijalankan. Okey, pita detik ni, jarak di antara dua titik ini adalah 0.02 saat. Di sini jaraknya 0.02 saat. Itu dinamakan sebagai 1 detik. Di sini pun sama juga 0.02 saat, 1 detik. Jadi kita akan lihat contoh. Ini ada berapa detik? Ada 1, 2, 3, 4, 5 detik. Jadi untuk 1 detik itu kamu kira yang di tengah-tengah di antara titik-titik itu. Jadi arah gerakannya ke arah sini. Masa yang diambil untuk membuat 5 detik. Jadi kamu kira sahaja 5 darab 0.02. Jadi daripada sini hingga sini dia adalah sebanyak 0.1 saat. Oke, kita lihat contoh untuk mengira hal laju menggunakan pita detik. Raja 5.11 menunjukkan geratan pita detik yang terhasil apabila ditarik oleh troli. Panjang jalur bagi 5 detik ialah 20 cm, 20.0 cm. Tentukan hal laju troli itu. Jadi, panjang jalur untuk 5 detik adalah 20 cm. Masa untuk 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah 0.10 saat. Itu kita sudah kira dalam slide yang sebelum ni. Jadi menggunakan formula hal laju sesaran bahagi masa, sesaran adalah jarak. Jadi jaraknya adalah 20 cm dan bahagi masa adalah 0.1 saat. Jadi tekan-tekan di kalkulator, kamu akan dapat 200 cm per saat. Ini adalah pita detik untuk pecutan. Jadi dia dilukis dalam bentuk graf lah. Pita detik ini dipotong-potong dan dilekatkan dalam kertas graf. Ada 3 keadaan pecutan di sini. Yang pertama, tiada pecutan. Ini tiada pecutan atau pecutan sifar. Kenapa sifar? Sebab hal lajunya malar, sentiasa sama. Untuk graf yang kedua adalah ada pecutan atau objek memecut. Kenapa? Sebab hal lajunya bertambah. Dia semakin bertambah. Contohnya kamu memandu, kamu terkejar sesuatu, kamu terlewat pergi ke sekolah. Jadi kamu dengan kamu guna motosikal kan? Kamu memecut daripada 0 hingga 100 km sejam. Contoh. Untuk yang graf ketiga adalah hal laju berkurang ataupun motosikal yang kamu pandu tadi dia tekan brake. Dia pecutan. Sebab kamu hampir terlanggar dengan kawan kamu sendiri di depan sekolah. Jadi daripada 100 km sejam tiba-tiba kamu drop pergi 20 km sejam. Itu adalah pecutan. Kita lihat contoh yang seterusnya. Raja 18 menunjukkan pita detik bagi troli yang bergerak. Jadi kamu dikehendaki untuk mengira hal laju troli itu. Langkah pertama kamu kena tahu apakah formula untuk hal laju. Formula hal laju adalah sesaran bahagi dengan masa. Sesaran kamu sudah diberikan iaitu 10 cm. Jadi sesaran adalah 10 cm bahagi dengan masa. Jadi di sini part yang pelajar selalu tidak dapat menjawab. Kenapa? Sebab tidak tahu berapakah masa untuk troli itu bergerak. Senang sahaja boleh dapat daripada keratan pita detik itu. Jadi ada berapa detik dalam pita ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu ingat kena tahu 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat. Maka 5 detik kamu darab dengan 0.02. Jadi kamu akan dapat berapa? 0.10. Jadi kamu masukkan di sini 0.10 saat. Jadi tekan-tekan di kalkulator. Jadi 10 cm bahagi dengan 0.1 sama dengan 100. Jadi tengok jawapan. Di sini ada 100 cm S negatif 1. Jadi 100 cm S negatif 1. Contoh yang seterusnya. Jadi kalau kamu diberikan begini sahaja, hal laju. Jadi berdasarkan pita detik ini, berapakah hal laju pita detik ini? Kalau kamu lihat jarak setiap detik ini adalah sama. Jadi senang sahaja. Berapa hal laju ini? Kamu kira lah. Kamu kira 10 detik. Jadi kamu start dari sini. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terpulang kepada kamu lah. Kalau kamu mau ambil 5 pun boleh, sampai habis pun boleh. Tapi untuk memudahkan pengiraan, saya ambil 10 detik sahaja. Okey. 10 detik ni kamu boleh translate dia kepada masa. Jadi 10 detik ni kamu darabkan dengan 0.02 saat. Jadi 0.02 saat ni sebenarnya jawapannya berapa? 0.2 saat. 10 darab 0.02, kamu akan dapat 0.2 saat. 0.2 saat. Sesarannya. Okey, berapa sesarannya? Ambil pembaris. Jangan lupa bawa pembaris time escape. Okey, jadi pembaris. Okey, kamu kena ukur tepat-tepat. Jadi berapa? Sesarannya adalah 10 cm. Tengok di sini. 10 cm. Jadi halaju sama dengan sesaran 10 cm. Ini 10 cm. Okey. Sekejap. Untuk unit halaju, unitnya adalah meter S negatif 1. Jadi kamu kena tukar 10 cm ni kepada meter. Macam mana? Bahagi 100. Jadi kamu akan dapat 0.1 meter. Bahagi dengan masa. Berapa masa? 0.2 saat. Jadi 0.1 bahagi 0.2, kamu akan dapat 0.5. Jadi 0.5 meter S negatif 1. Jadi halajunya itulah. Okey, jangan risau. Kalau kamu tidak paham, kamu boleh tengok balik nota-nota. Kamu boleh scroll balik, cek nota sebelum ni. Kamu boleh pause, kamu cari nota dalam buku teks dan sebagainya. Okey, soalan yang terakhir adalah tentang pecutan. Sekali lagi kamu diberikan pita detik macam ni, dan apa perlu buat? Okey, sebelum tu kamu kena, kalau dalam SPM, kalau lah tiada formula diberikan, kamu tulis terlebih dahulu pecutan adalah sama dengan halaju akhir ditolakkan dengan halaju awal. Okey, bahagi dengan masa. Nah, kamu kena carilah satu persatu. Halaju akhir, halaju awal. Nah, dari mana mau dapat maklumat ni? Okey, sebenarnya untuk mencari halaju akhir, kamu hanyalah perlu tengok berapa halaju di sini. Ini adalah yang akhir. Akhir. Untuk awal, kamu lihat. Ni, di sini awal. Ya. Okey. Jadi berapakah halaju akhir? Halaju akhir. Halaju akhir sama dengan sesaran bahagi masa. Jadi berapakah sesarannya? Okay. Sini. Sesarannya adalah 4 cm. 4 cm ni berapa meter? Berapa? 4 cm ialah 0.04 meter. Bahagi dengan masa. Masa dia berapa? Ni 1 detik. 1 detik. Ni 1 detik ni berapa saat? 0.02 saat. Jadi ambil kalkulator tadi, bahagi 0.02. Dapatlah 2 meter per saat. Dapat sudah halaju akhir. Sekarang kita tengok halaju awal. Halaju awal sama dengan, jadi sama juga kita kira berapa cm. 1 cm. 1 cm berapa meter? 1 bahagi 100 lah. 0.01 meter. Bahagi masa 1 detik ni. Berapa 1 detik? Macam biasa, 1 detik adalah 0.02 saat. Ingat 1 detik ni, ini semua 0.02 saat. Sini pun 0.02 saat. Tidak kira dia lebar kah, dia kecil kah, sempit, dia besar, apa-apa size, semua masa dia adalah 0.02 saat. Okey, jadi 0.01 meter bahagi dengan 0.02 saat sama dengan 0.01 bahagi dengan 0.02, dapat 0.5 meter saat negatif 1. Belum lagi habis. Jadi kamu masukkan di sini halaju akhir ialah 2, tolak halaju awal ialah 0.5. Masa. Macam mana mau cari masa? Macam biasalah,
kamu kena kira berapa masa dari sini hingga sini. Macam mana? Kira detiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 detik. Jadi 8 darab 0.02 sama dengan 0.16 saat. 0.16 saat. Jadi berapa? 2 tolak 0.5. 1.5 bahagi 0.16. Inilah jawabannya. 9 point. Kamu boleh tulis 9.4 meter S negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab ini adalah unit untuk pecutan. Jadi kalau dalam soalan dia tanya, adakah troli itu memecut atau nyapecut? Jawabannya ialah memecut atau mempunyai pecutan. Kenapa? Sebab nilainya adalah positif. Kalaulah kamu dapat negatif, contohnya negatif 1, maksudnya ini adalah nyah pecutan. Oke kelas, jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu harap kamu paham dengan penerangan dan latihan dan contoh yang cikgu berikan. Jadi kalau tidak paham lagi, kamu tengoklah video ini berulang-ulang kali sampai puas.